Apa itu komunikasi bukan lisan dan penggunaannya dalam kehidupan seharian? Isabel Matos pada tahun 2020 ada menyatakan bahawa 90% daripada komunikasi antara manusia adalah bukan lisan. Komunikasi bukan lisan secara umumnya membawa maksud tidak menggunakan percakapan. Ia juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu tingkah laku dan juga bahan fizikal seperti buku, surat khabar, majalah dan yang seangkatan dengannya. Tingkah laku pula lebih bertumpu kepada penyampaian dan juga pemahaman bahasa tubuh badan iaitu body language dan juga intonasi iaitu intonation dalam bahasa Inggeris. Manakala komunikasi bukan lisan pula difahami dari segi pergerakan tubuh badan dan intonasi yang hadir dalam kebanyakan perbualan interpersonal dan biasanya ia membawa maksud atau mesej yang lebih luas berbanding dengan penggunaan komunikasi lisan. Oleh sebab itu, komunikasi bukan lisan lebih dipercayai berbanding komunikasi lisan kerana ia merupakan cara yang biasa digunakan untuk menyampaikan emosi ataupun perasaan seseorang. Apa itu parabahasa? Menurut Isabel Manos pada tahun 2020, perkataan para dalam paralinguistik bermaksud sebelah atau serupa dengan dalam bahasa Latin, manakala bagi perkataan linguistik pula ialah bahasa. Hal ini dapat disimpulkan bahawa paralinguistik atau parabahasa bererti apa yang mengiringi ucapan dan merupakan sebahagian besar daripada aspek komunikasi bukan lisan. Parabahasa juga merupakan satu bentuk komunikasi bukan lisan yang membolehkan seseorang untuk menambah lapisan makna ke dalam percakapan mereka melalui penggunaan cara pertuturan atau cara mereka mengujarkan sesuatu. Pelbagai aspek komunikasi linguistik yang boleh disampaikan melalui komponen bahasa yang berbeza seperti perkataan ataupun struktur bahasa yang melibatkan morfologi dan juga sintaksis ataupun bunyi iaitu bahagian fonologi. Walau bagaimanapun, komponen ini tidak merangkumi nuansa komunikasi manusia secara sepenuhnya kerana cara seseorang menyebutkan perkataan atau sesuatu sangat mempengaruhi pentafsiran pendengar. Oleh sebab itu, parabahasa adalah istilah yang digunakan untuk membincangkan unsur vokal komunikasi bukan lisan yang menjadi faktor dalam pertuturan dan juga cara pentafsiran seseorang. Isu utama penggunaan parabahasa ialah kekurangan sumber kajian untuk dirujuk oleh para mahasiswa yang menyebabkan para mahasiswa kurang pendedahan mengenai penggunaan parabahasa. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menyedari bahawa isu parabahasa ini amat penting dalam komunikasi seharian mereka. Secara tidak langsung, mereka tidak akan dapat berkomunikasi secara lisan dengan lebih efektif tanpa wujudnya pemahaman mengenai parabahasa dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat dua objektif dalam kajian ini, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti penggunaan parabahasa dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua, untuk menghuraikan kesan penggunaan parabahasa dalam kalangan mahasiswa. Bagi metodologi kajian ini dilakukan dengan menggunakan 3 metodologi, termasuklah pengumpulan data, penganalisisan data dan persembahan data. Bagi reka bentuk kajian pula, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan maklumat kajian. Instrumen kajian yang digunakan ialah mengadakan temu bual bersama-sama dengan responden serta membuat carian dan rujukan di internet melalui jurnal. Melalui pengumpulan data ini, kajian ini berhasil mendapatkan maklumat yang lebih banyak untuk dianalisis. Seterusnya, bagi penganalisisan data, maklumat-maklumat yang diberikan oleh para responden telah dianalisis dan dibandingkan bagi mencapai objektif serta melihat sejauh manakah penggunaan parabahasa dalam kalangan mahasiswa. Bagi rujukan internet pula, maklumat yang telah dianalisis telah digunakan untuk membantu dalam persembahan data. Data-data yang diperoleh dipersembahkan melalui analisis secara perbandingan di antara setiap responden bagi setiap aspek dalam kajian ini. Perbandingan ini juga dilakukan dengan melihat kepada persamaan serta perbezaan data yang diberikan oleh setiap responden.